yang memberi jawapan sekejap tadi. Saya meneliti jawapan yang diberikan dan setakat ini jawapan kepada definisi T15 ini belum diberi jawapan, dan saya dan rakan-rakan yang lain juga kita kedengaran pentafsiran secara bersendirian. Menteri Ekonomi cara dia sebut 12,000, ada yang sebut 15,000, ada yang sebut 20,000. Jadi itu satu perkara. Perkara yang kedua berkenaan dengan individu berpendapatan tinggi. Saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Kota Melaka, di mana ahli-ahli perniagaan yang berbentuk individu, usaha-usaha individu dia, di mana peniaga-peniaga ini sebenarnya mereka terpaksa membayar banyak. Orang datang minta sumbangan, minta itu, minta ini. Kita lagi ada dengan lembaga hasil dalam negeri dan sebenarnya macam-macam. Macam-macam jabatan-jabatan kerajaan dengan sekolah dengan apa. Jadi tanggungjawab kita di peringkat masyarakat ini, kita sempurnakan perkara ini. Jadi kalau ditambah dengan 2% cukai dividen ini, saya kira terbeban, dan resiko dia kemungkinan pelabur-pelabur dalam negara ini dia akan berpindah ke luar negara dan seumpamanya. Jadi apakah mekanisme yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan untuk menangani perkara seumpama ini? Dan yang kedua berkenaan dengan tata kelola yang sering disebut oleh kerajaan. Soalan saya, apakah mekanisme pelaporan awam dan audit yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan ketelusan dan menghalang ketirisan dalam pengagihan subsidi bersasar RUN 95 dan pelaksanaan cukai dividen? Sebab waktu yang sama kalau kita kenakan cukai seumpama ini, kita naikkan harga RUN 95, kenaikan harga barang automatik akan berlaku serentak. Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Saya terima kasih kepada Pak Putih. Cuma wunsing saya itulah. Kita ni tak banyak bicara soal pertahankan kepentingan golongan bawahan. 85% tu bagi kita tak penting. Kita hanya fikir ni yang nak pertahan ni apa dia? Orang yang punyai milik saham 2 juta. Ya. Itu dalam satu syarikat. Bukan syarikat dia, bukan bangunan dia, bukan keuntungan yang lain. Daripada milik saham. Tentu semua syarikat, semua individu termasuk kita ada tanggungjawab masing-masing. Tetapi apakah boleh kita putuskan bagi negara secara progresif menafikan keperluan mengenakan saham atau mengenakan cukai ke atas dividen bagi orang yang milik saham berjuta ringgit? Ini isu dia. Jadi saya harap ahli yang berhormat, kalau ada cadangan, bagi cadangan lain. Tapi jangan cadangan tak boleh cukai orang kaya. Ini saya rasa satu perkara yang sangat aneh dan bertentangan dengan prinsip yang kita nak tegakkan pengagihan kekayaan secara adil. Kemudian dibangkitkan juga tentang kecelaruan tafsiran. Tak benar. Saya dengar ucapan baik Menteri Ekonomi, itu Keuangan, kita kata DOSM sekarang, Jabatan Statistik menetapkan 13,000. Dan kita fikir agak rendah. Kenapakah kita nak fikir naik 15 atau 20? Itu sedang dibincangkan. Ya. Jadi tidak ada pencanggahan sama sekali. Dan ini kita rujuk ke Mesyuarat Jemaah Menteri. Mengapa kita tetapkan T15 dan 13 itu angkat ditingkatkan jumlah pendapatan. Keduanya soal tata kelola. Tata kelola dalam hal ini tidak berbangkit kerana isu dia itu sangat telus. Umpamanya 85% rakyat tidak terlibat dalam kenaikan harga RON 95. Harga itu dibayar tanpa subsidi, harga pasaran tanpa subsidi, bukan kenaikan. Ialah kepada T15 yang akan diperkirakan semula dan orang asing. Jadi sebab itu kadang-kadang dalam pandangan kita,
kita harus teliti. Jangan hanya melontarkan secara sembrono tanpa fakta. Seperti mana saya dengar ucapan Pasir Putih sebelum ini. Bahawa Menteri Keuangan tak ikut tata kelola dalam pengagihan kontrak kepada Disaji dan kepada Bukit Gantang. Tak benar sama sekali. Saya yang sign, saya tahu. Ini dengar dari mana? Oh, daripada TikTok. Ini belajar mana ni? TikTok. Seorang belah WhatsApp. Ya, tak rujuk fakta. Tapi belajar kalau sebut baca Quran, orang tahu surah mana. Baca hadis, rujukkan sanad di mana. Tapi bila bercakap atas nama Islam, rujuk Quran, tapi bila hitam, tak peduli. Ini yang saya bangkitkan. Jadi soal tata Ya, kelola, Mak Berhormat. tata kelola, saya habis satu ayat. Soal tata kelola Pasir Putih saya nak bagi tahu. Kita tak ada tolak ansur. Tata kelola dalam soal pengagihan ini untuk 85% itu kita tetap pertahankan. Jadi jangan pusing dengan putar, jangan buat tuduhan melulu di Dewan ini. Baik, seterusnya saya jemput Tan Sri. Datuk Seri Taqiyuddin Ketua. bin Hassan. Boleh. Masa